Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Berkata muallif pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi al-alim al-allamah al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, di mana kita masih lagi dalam bab yang ke-13, ya, dalam bab fadilat as-saum. Dan kita sampai pada muka surat yang ke-70 pada baris yang ke-12, daripada atas. Itu faedah pada kelebihan malam raya dan harinya. Jadi ini suatu faedah tentang fadilat kelebihan malam raya dan fadilat kelebihan hari raya, ya. Jadi pengarang kitab ini menggabungkan faedah berkenaan hari raya ini dalam bab yang menerangkan puasa ni, kerana pada lazimnya kita berpuasa sebulan bulan Ramadan, dan apabila selesai kita berpuasa kita akan menyambut hari raya, ya. Itu hari raya Aidilfitri pada bulan Syawal. Baik, ini kelebihan hari raya, sama ada hari raya Qurban ataupun hari raya Aidilfitri, ya. Dua-duanya mengandungi kelebihan, faedah pada kelebihan malam raya dan harinya. Riwayat daripada Nabi SAW, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdihi pada hari raya 300 kali, kemudian dihadiahkan bagi orang mati daripada muslimin, dimasukkan di dalam tiap-tiap kuburnya 1000 nur, dan dijadikan Allah baginya dalam kuburnya 1000 nur apabila mati ia. Allahu Akbar. Jadi ini kelebihan amalan menyebut tasbih, ya, subhanallahi wa bihamdihi. Itu kita mensucikan Allah dan memujinya. Subhanallah tu kalimat tasbih, ya. Wa bihamdihi itu maknanya kita puji, kalimat tahmid. Jadi dengan menyebut kalimah ni subhanallahi wa bihamdihi, apa ganjaran yang Allah Taala kurniakan? Ya, membacanya sebanyak 300 kali dan kita hadiahkan bagi orang mati daripada muslimin, ya. Maknanya kita menghadiahkan pahala bacaan
tasbih dan tahmid kita itu, subhanallah wa bihamdihi itu, kita hadiahkan kepada sekalian arwah-arwah kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan pahala-pahala pembacaan kita tu seperti mana yang kita niat untuk hadiahkan tu kepada sekalian arwah-arwah untuk kaum muslimin itu, maka Allah Taala akan sampaikan, dan Allah Taala akan menjadikan tiap-tiap kubur itu dengan 1000 nur. Dan apabila orang yang membaca tasbih tersebut meninggal dunia nanti pun, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya nur, ya, dalam kuburnya nanti. Mana kuburnya akan diterangi dengan nur. Jadi ini adalah perkara-perkara keimanan yang mana kita kena percaya, ya. Jadi kalau kita nak dapatkan keselamatan dalam kehidupan akhirat, mana dalam kehidupan kubur, ya, persediaan yang kita perlu buat adalah iman dan amal, ya. Sejauh mana kita yakin dengan sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana kita yakin dengan janji-janji Allah Taala, dan sejauh mana kita melaksanakan amalan-amalan yang telah disyariatkan ataupun telah disunatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka keyakinan kita itulah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat, khasnya dalam kubur, ya, sebagai persinggahan pertama apabila kita mati, ya, sebelum nak menuju ke dalam kehidupan akhirat yang banyak lagi akan kita tempuhi. Kubur adalah alam pertama dalam kita menempuh alam akhirat. Jadi untuk orang yang membaca kalimah tasbih dan tahmid ini dengan dihadiahkan kepada sekalian arwah-arwah kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan pahala-pahala nur bacaan tasbih kita tu akan menjadi sebagai penerang bagi sekalian kubur-kubur kaum muslimin, ya. Dan untuk orang yang membacanya pun akan dapat faedah yang sama apabila dia meninggal dunia nanti, ya. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa membaca pada tiap-tiap daripada 2 hari raya, ini hari raya Aidilfitri ataupun hari raya Aidil Adha, dia membaca kalimah ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, apa makna dia? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa dia, la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulk, baginya lah kerajaan, walahul hamd, dan baginya lah segala pujian, yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, wa huwa hayyun, dan dia adalah zat yang maha hidup, la yamut, tidak akan mati sampai bila-bila, biyadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Jadi dengan membaca kalimat ini sebanyak 400 kali, bila nak dibacanya? Dahulu daripada sembahyang raya. Mana lepas-lepas sembahyang subuh tu, ya, wirid-wirid lepas-lepas sembahyang subuh tu dah habis, kita bolehlah membaca kalimat ni. Ni hari raya lah, ya, hari raya lepas sembahyang subuh pada pagi raya tu dah boleh baca dah. Sebelum sembahyang raya kita baca kalimah-kalimah ni sebanyak 400 kali. Apa ganjarannya? Nescaya dikahwinkan dia Allah Ta'ala 400 hurul ain. Allahu Akbar. Nak nikah dengan seorang nurul ain kat atas dunia ni pun susah, ya. Dengan amalan ni hari raya, ya, 400 hurul ain, bidadari yang tak pernah disentuh oleh manusia dan jin pun, malaikat pun tak pernah tengok, ya. Ini hurul ain, bidadari-bidadari dalam syurga Allah sediakan, ya. Jadi dengan membaca kalimat ini pada 2 hari raya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 400 kali dahulu daripada sembahyang raya. Ini sebelum sembahyang raya lah. Nescaya dikahwinkan dia Allah Ta'ala 400 hurul ain. Hurul ain ni bidadari, dan seperti ia merdeka 100 sahaya. Ini seolah-olah dia membebaskan 100 hamba sahaya, dan diwakilkan Allah Ta'ala dengan dia akan malaikat di kubur, akan malaikat
diperbuat baginya beberapa dusun dan ditanamkan baginya beberapa pohon kayu hingga hari kiamat. Allahu Akbar. Kata Zahrawi, tiada aku tinggal membaca akan dia. Ini Zahrawi ni salah seorang daripada kalangan tabi'in, ya, selepas sahabat. Katanya tiada aku tinggal membaca akan dia, yakni membaca kalimat-kalimat zikir ini, ya, untuk diamalkan pada 2 pagi raya tu. Tiada aku tinggal membaca akan dia masa aku dengar akan dia daripada Anas radhiyallahu anhu. Nampak, dia dengar daripada sahabat ini Anas radhiyallahu anhu, ya. Maka dia pun terus beramal sampailah akhir hayat, tak pernah ditinggal pun. Dan kata Anas, apa Anas radhiyallahu anhu berkata? Kata Anas, tiada aku tinggal akan dia masa aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak, sahabat apabila dia mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang fadilat mengucapkan kalimah-kalimah zikir ini, ya, pada 2 pagi raya, maka Anas radhiyallahu anhu telah menjadikannya sebagai amalan yang istiqamah, ya, dalam seluruh hidupnya sehinggalah di akhir hayat. Dan tabi'in yang mendengar tentang hadis ini daripada Anas radhiyallahu anhu, dia juga telah menjadikan itu sebagai amalannya istiqamah. Jadi kita yang telah mendengar hadis ni, sebelum ni kita mungkin tak tahu kot, pagi raya kita pasang lagu raya lah, ataupun sebelum sembahyang raya tu takbir raya lah, buka TV dengar takbir raya je lah, kan. Kalau rajin kita baca sekali-sekali, adalah disebut kalimah-kalimah ni, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ataupun kita pasang radio, ya, pasang kaset, dengar lagu-lagu raya. Jadi kita cuba jadikan ini amalan kita, ya. Raya yang akan datang nanti, raya haji dah lepas dah, ya, baru je lepas. Jadi kena tunggu raya puasa nanti akan datang, ya, kita jadikan ni sebagai amalan, ya, bukan banyak pun, 400 kali kita baca ni, ya. Mudah-mudahan yang tak dapat kahwin lagi tu mendapat bidadari nanti dalam syurga, insya-Allah, ya. Jadi ini amalan untuk dijadikan amalan kita untuk umat ini. Allah Subhanahu Wa Taala beri kemurahan, kurniaan dengan amalan yang sedikit tetapi mendapat ganjaran yang besar. Dan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghidupkan 2 malam raya dengan mengerjakan ibadat. Ini menghidupkan 2 malam raya ni maksudnya kita menghidupkan dengan amalan-amalan ibadat, dengan solat, dengan zikir, dengan tilawat Al-Quran, ya, dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir atau beristighfar, berselawat. Itu semua amalan-amalan ibadah untuk kita jadikan amalan untuk menghidupkan 2 malam raya, ya. Tiada mati hatinya pada hari yang dimatikan segala hati. Jadi siapa yang menghidupkan malam-malam hari raya itu dengan amalan-amalan ibadat, nescaya Allah Ta'ala tak akan matikan hatinya ketika mana hati-hati manusia sedang mati. Ya, hati-hati manusia sedang mati ni maksudnya hati-hati yang lalai daripada mengingati Allah. Mana ketika hati-hati manusia itu sedang lalai dengan apa? Hati-hati manusia ni boleh jadi lalai, satu dunia boleh jadi lalai. Contohnya macam ketika peristiwa apa? Piala Dunia. Habis satu dunia nak tengok cerita bola tu. Tak kelalai tu. Satu dunia dalam kelalaian tu. Semua nak menuju tengok, ni final ni. Semua buka TV dah siap-siap, tunggu dah depan TV. Satu dunia tu. Terus hati-hati satu dunia manusia tu sedang dalam lalai. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, orang-orang yang ada ingatan pada Allah, yang Allah Ta'ala tidak matikan hatinya tu, mana pada malam orang tengah duk sibuk tengok bola tu, dia sibukkan diri dia dengan amalan-amalan ibadat. Ya. Time orang tengah sibuk dengan amalan-amalan dunia, Grammy Award ke apa ni semua, hal-hal yang melibatkan hati-hati manusia tu menjadi leka, lalai dengan duniawi ni, maka Allah Ta'ala akan pelihara hati dia supaya sentiasa ingatkan mati, ingatkan kehidupan akhirat, ingatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan riwayat daripada Bazar
Barang siapa menghidupkan beberapa malam yang 5, ya, ada beberapa malam yang mana apabila kita hidupkan, Allah Ta'ala akan kurniakan apa dia? Barang siapa menghidupkan beberapa malam yang 5, maka wajib baginya syurga. Itu dia kurniaan Allah Ta'ala, ya, itu syurga bagi mereka-mereka yang menghidupkan malam-malam yang tertentu ini. Itu 5 malam yang tertentu ini dengan amalan-amalan ibadat. Apa dia malam-malam tu? Malam yang pertama, malam tarwiyah, iaitu malam tarwiyah ni malam yang ke-8 daripada bulan haji. Ini sebelum malam Arafah tu lah, malam hari Arafah. Kalau dia sebelum hari Arafah tu dia hari tarwiyah, ya. Dia ada hari 8, 9, 10 Zulhijjah tu dah hari raya kan, hari raya korban kan. Jadi sebelum hari raya tu dia ada hari Arafah dulu. Hari orang buat haji dia akan wukuf di Arafah. Tahu tak? Sebelum hari Arafah tu hari tarwiyah, iaitu 8 hari bulan tu. Jadi apa maksud tarwiyah ni, apa maksud Arafah ni, apa maksud hari raya korban tu, ya. Menurut kenyataan ulama ni, hari tarwiyah ni itu hari yang mana Nabi Ibrahim AS mendapat mimpi untuk baginda sembelih anak anda beliau, iaitu Nabi Ismail AS. Tu hari tarwiyah tu daripada perkataan ru'ya maksudnya mimpi, ya. Kemudian hari Arafah tu hari Nabi Ibrahim AS mendapat ma'rifat, mendapat faham tentang makna pengertian daripada mimpinya itu. Mana ma'rifat itu terbuka, tersingkap apa makna takwil daripada mimpi yang diperolehinya malam semalam tadi. Itu dipanggil hari Arafah. Arafah itu daripada perkataan urf, ini ma'rifat. Ini baginda Nabi Ibrahim AS mendapat ma'rifat, memahami tentang kehendak Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala itu. Dan hari Yaumun Nahar tu hari korban lah, ya. Hari sembelih tu berlaku. Wallahu alam, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan 5 malam untuk kita hidupkan supaya Allah Ta'ala kurniakan dengan syurga itu ialah yang pertamanya malam tarwiyah. Itu malam yang Nabi Ibrahim salam dapat mimpi itu. Itu 8 Zulhijjah, ya. Iaitu malam yang ke-8 daripada bulan haji. Dan malam Arafah. Malam Arafah pun malam yang mulia. Sebab apa? Malam tu Nabi Ibrahim AS mendapat ma'rifat, ya. Dan 2 malam raya, itu malam hari raya haji, dan satu lagi malam hari raya puasa lah, malam Aidul Fitri. Dan yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban, itu pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ni selepas bulan Rejab, ya. Bulan Rejab, Sya'ban betul Ramadan. Sebelum masuk Ramadan tu bulan Sya'ban tu. Jadi nisfu Sya'ban ni ialah pertengahan bulan Sya'ban, itu 15 Sya'ban, ya. Dan macam mana kita nak menghidupkan malam tersebut, ya, nak menghidupkan malam-malam tersebut dengan amalan ibadat macam mana? Ini seorang-seorang pada menghidupkan malam itu sembahyang isyak berjemaah, ya. Yang pertama sekali kita dituntut sembahyang fardu isyak secara berjemaah, dan sembahyang subuh pun berjemaah. Kerana sembahyang isyak berjemaah tu seolah-olah dia menghidupkan separuh daripada malam, ya. Orang yang bersembahyang subuh secara berjemaah seolah-olah dia menghidupkan sepanjang-panjang malam dengan amalan ibadah. Jadi dia dah dapat dah faedah, fadilat daripada menghidupkan malam tersebut. Dan barang siapa berjalan ziarah kepada kubur bapanya atau ibunya pada hari raya. Ni ada setengah orang dia tak suka pergi ziarah kubur. Dia kata ini bid'ah pula, ya, hari raya pergi ziarah kubur. Dia kata hari lain kenapa tak pergi ziarah? Sebab ada fadilat dia. Hari raya fadilat dia lebih besar, ya. Barang siapa berjalan berziarah kepada kubur bapanya atau ibunya pada hari raya, disurat Allah baginya dengan tiap-tiap langkahnya itu akan kebajikan. Dan barang siapa mengkucup akan kepala 2 ibu bapanya pada hari raya dan memulia ia akan keduanya, dimulia akan dia oleh Allah Ta'ala. Nampak? Jadi anak-anak kita tu kalau hari raya kita ajar dia supaya dia cium kita. Jangan kita cium dia je, anak-anak kita tu, ya. Biasa kita cium anak-anak kita. Ni kita ajar dia orang hari raya tu,
cium mak bapak pula, kepala mak bapak, ya. Dan barang siapa mengkucup akan kepala dua ibu bapanya pada hari raya dan memulia ia akan keduanya, ya, ini faedah dia bukan untuk kita, untuk mereka, supaya mereka tu juga akan mendapat kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mereka dah dewasa kelak, ya. Ajar mereka tu supaya memuliakan kedua ibu bapa, khasnya pada hari raya dengan mengkucup kedua kepala ibu bapanya, maka Allah Ta'ala akan memberi kemuliaan pada mereka oleh Allah Ta'ala, ya. Dan barang siapa menghinakan orang fakir, dihina akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ini maksudnya pada hari raya. Mana pada hari raya tu jangan kita nak menghina orang-orang fakir, ya, yang miskin, ya, mungkin dia tak ada baju baru, mungkin dia tidak ada pakaian baru, ataupun apa, rumah dia dah tak ada sediakan makanan, hidangan-hidangan, juadah-juadah raya, maka janganlah kita hina mereka, ya. Kerana dengan menghina orang-orang fakir pada hari raya, Allah Ta'ala akan menghinakan orang tu pada hari kiamat nanti. Dan tiada menilik ia akan dia, dan Allah Ta'ala tak akan menilik orang tu, kerana kesombongannya menghina orang-orang yang miskin. Sebab Nabi SAW pun doa supaya hidup dalam keadaan miskin, dan mati dalam keadaan miskin, dan dibangkitkan bersama-sama orang miskin. Jadi kita jangan menghina orang miskin, kerana Rasulullah SAW mohon doa pada Allah Ta'ala agar baginda termasuk dalam golongan-golongan orang yang miskin. Bukan kata Nabi SAW tak boleh nak rasa diri duduk dalam golongan atasan, duduk bersama raja-raja, Kaisar, Kisra, pembesar-pembesar ni. Tapi Nabi kita, Nabi yang sangat tawaduk, sangat merasa kehinaan, kehambaan diri, ya. Jadi itu adalah contoh teladan untuk kita, supaya kita juga sedar akan keadaan hakikat diri kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala, mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk tanggungjawab mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi jangan kita menghina orang-orang yang fakir miskin, ya. Mesti Allah Ta'ala akan menghina orang-orang yang menghina orang miskin, fakir tadi pada hari kiamat, dan Allah Ta'ala tak akan menilik orang tu, ya. Dan barang siapa menyeru akan orang fakir pada hari raya dan diberi makan akan dia suatu yang ia ingin, akan dia diberi akan dia Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala, satu mahligai daripada nur dan mutiara dan yakut Allah, dan diberi makan akan dia daripada makanan syurga. Allahu Akbar. Nampak? Jadi pada hari raya antara amalan-amalan, kalau kita ni berada lah, kalau tak berada pun sekurang-kurangnya apa yang kita mampu, kita panggil orang yang miskin, orang yang fakir tu, kita beri makan, maka Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang begitu besar. Di sini dinyatakan bahawa Allah Ta'ala akan berikan satu mahligai daripada nur dan mutiara, ya, dan yakut, dan akan Allah Ta'ala berikan kepada orang yang memberi makan orang fakir miskin pada hari raya tu. Allah Ta'ala akan memberi mereka makanan dengan makanan-makanan di syurga kelak. Allahu Akbar. Dan barang siapa kembali daripada tempat sembahyangnya kepada tempat kediamannya dengan khusyuk dan ketetapan, diberi akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan tiap-tiap langkahnya 10 kebajikan, ya. Ini menuju daripada rumah nak menuju ke tempat sembahyang tu dengan penuh khusyuk, bukan dengan jalan membuka dada tu, ya. Mana jalan dengan khusyuk, dengan tunduk, dengan membesarkan Allah Ta'ala, berzikir, takbir, ya, nak menuju ke sembahyang raya tu, maka Allah Ta'ala akan memberikan dengan tiap-tiap langkahnya itu 10 kebajikan. Dan barang siapa jatuh pada maksiat hari raya, ini hari raya orang sibuk dengan amalan ibadat, bertakbir, bertahlil, bertahmid, apa semua, dia sibuk dengan maksiat, maka Allah Ta'ala akan menyeru dia oleh Tuhan, tiadakah malu engkau daripada aku. Ini Allah Ta'ala menyeru dia, ya. Tidakkah kamu malu, ya? Tidakkah kamu malu dengan aku, dan aku menilik kepada engkau dengan rahmat dan kasih sayang, dan engkau menjauh daripadaku, ya? Allah Ta'ala menyeru akan hamba-hamba yang jatuh pada maksiat pada hari raya tu dengan seruan-seruan
Ya, kasih sayang lagi. Walaupun hamba tu melakukan maksiat, ya, walaupun hamba itu melakukan perkara-perkara yang menzalimi diri dia sendiri, yang menjauhkan diri dia daripada Allah Ta'ala, namun Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayang dia tetap menilik akan hamba-hambanya itu dan tetap diserukan lagi, ya, supaya kembali bertaubat. Tiadakah malu engkau daripadaku dan aku menilik kepada engkau dengan rahmat dan kasih sayang, dan engkau menjauh daripada aku. Taubat olehmu kepadaku, hai hamba-Ku. Nampak? Allah Ta'ala tu dia sentiasa menilik, memerhati dan memberikan limpahan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Aku ampunkan bagi kamu akan dosa kamu, dan aku jadikan dikau kekasihku dan kekasihku. Ini kekasihku dan kekasihku, maksudnya kekasihku dan kekasih-kekasihku, maksudnya kekasih para kekasih Allah Ta'ala dan kekasih malaikatku. Nampak? Apabila Allah Ta'ala menyeru dengan seruan-seruan taubat itu kepada hamba tu, dan hamba tu kembali bertaubat selepas dia melakukan maksiat, maka apa yang Allah Ta'ala akan kurniakan? Cinta kasih daripada Allah Ta'ala. Ini yang Allah Ta'ala masukkan. Allah Ta'ala kata, firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih mahabbat kepada orang-orang yang bertaubat. Walaupun dia melakukan maksiat, tetapi apabila mereka bertaubat, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi, mencintai pada orang-orang yang bertaubat. Ya. At-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Jadi kita ni macam-macam dosa banyak, ya, dosa kecil, dosa besar, dosa kita sedar, dosa tak sedar, dosa terang-terang, dosa sembunyi-sembunyi, macam-macam dosa yang kita ketahui, yang dosa kita tak ketahui, ya. Jadi kita hendaklah memperbanyakkan istighfar, taubat, khasnya pada hari raya, ya, selepas kita melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan dosa, sama ada sengaja maupun tidak sengaja. Bukan kata dalam amalan ketaatan saja kita perlu bertaubat, ya. Selepas kita melakukan amal-amal ketaatan pun kita kena bertaubat. Selepas kita melakukan perkara-perkara dosa maksiat pun kita kena bertaubat, ya. Sebab dalam amalan ketaatan tu kita tak tahu, kadang-kadang kita buat amalan ketaatan tu kerana riak, ya, kerana ujub. Jadi kita kena memperbaiki mutu amalan kita tu dengan memperbanyakkan istighfar, minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ Allah Taala akan mengangkat, ya, kedudukan kita tu daripada hamba menuju kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan barang siapa meluaskan atas dirinya dan atas ahlinya, yakni pada hari raya tu dia meluaskan, mana dia melapangkan, tak ada bebankan mereka tu dengan kerja-kerja rumah, ya, memberikan perbelanjaan dan sebagainya. Dia meluaskan atas dirinya dan atas ahlinya pada hari raya, maka diluaskan baginya oleh Allah Ta'ala akan pintu kaya, maka Allah Ta'ala akan buka pintu kekayaan, dan ditutupkan daripadanya akan pintu kepapaan, ya. Jadi kita nak dapatkan kemurahan rezeki itu, kita kena banyak memberikan kelapangan, keluasan, ya, kepada ahli keluarga kita, khasnya pada hari raya itu. Mau'izah ini suatu peringatan, ini suatu pengajaran, suatu iktibar, ya. Ini suatu pengajaran dan iktibar. Kata hukama, ini hukama ni orang-orang yang ahli hikmah, ha? Bermula hikmah pada hari raya itu, apa hikmah dia? Mengingatkan hamba bagi akhirat, ya. Jadi pada hari raya tu kita tengok suasana hari raya tu, ianya merupakan suatu iktibar, pengajaran untuk kita melihat pada kehidupan akhirat, ya. Kerana itu adalah gambaran macam mana kehidupan akhirat nanti dapat kita saksikan pada suasana hari raya itu. Di sini dinyatakan, ya, bermula hikmah pada hari raya itu mengingatkan hamba bagi akhirat. Nampak? Jangan kita hari raya kita suka sampai lupa akhirat. Sedangkan hari raya itu adalah merupakan satu ibrah, satu pengajaran untuk kita menghayati bagaimana nanti kehidupan akhirat pun macam ni lah, ya.
Dan ada baginya bandingan. Maksudnya ini merupakan suatu bandingan untuk kita melihat pada kehidupan akhirat nanti. Macam suatu cerminan, ya. Pada hari kiamat, maka tatkala lalu Ramadan dan datang Syawal, maka ingatkan olehmu akan bahawasanya apabila mati seorang, telah lalulah dunianya dan datang akhirat. Itu maksud dia, ya. Bila datang bulan Syawal, berlalunya Ramadan, maksudnya datanglah akhirat dan berlalulah kehidupan dunianya. Dan apabila melihat bulan Syawal, menangis tengah manusia sebab lalu Ramadan, ini sebab berlalunya bulan Ramadan tu, maka mereka menjadi duka cita, menangis, ya, setengah, ya, bukan semuanya, ya. Dan luput kelebihannya. Sebab apa mereka menangis? Kerana kelebihan-kelebihan ganjaran berlipat kali ganda yang Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan, ya. Setiap amal-amal sunat akan diberikan pahala fardu, ya. Amal-amalan kebajikan digandakan 70 kali ganda, ya. Disebabkan luputnya segala kelebihan-kelebihan fadilat itu, maka mereka ni menangis, sedih. Allah tak dapat dah ganjaran yang berlipat kali ganda dalam bulan Ramadan tadi. Dan setengah-setengah manusia pula suka, setengah manusia itu apabila berlalunya Ramadan, datangnya Syawal. Sebab apa? Tiada lagi nak penat-penat nak berlapar dah, tak ada lagi nak penat-penat nak dahaga dah, ya. Maka mereka tu suka, ya. Sebab tiada lagi penat berlapar, maka demikianlah orang mati, setengahnya ketakutan dan duka cita, dan setengahnya kesenangan dan kesukaan. Dan apabila mendengar akan bedil atau seru bok, suara bok. Suara bok ni mana di setengah-setengah tempat tu ada bunyi macam apa, tiupan lah, bagi nak memberitahu tentang datangnya, tibanya bulan Syawal ataupun apa, masuknya hari raya, ya. Yang ni ada setengah tempat tu dibedil dengan bunyi meriam ke apa ke, tembakan ke, ya. Maka apabila mendengar akan bedil atau suara bok, yakni bunyinya yang ditiup pada hari raya, maka ingatkan olehmu akan tiup sangkakala Israfil. Jadi kita kenang, ingat, ya, bunyi berdentum-dentam, bunyi bedil ni semua, pun kita dah apa, seriau dah. Maka begitulah juga pada hari kiamat nanti, tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil akan menggegarkan jiwa-jiwa manusia, ya. Dan apabila engkau dengar akan suara kepada akan seru kepada sembahyang, apabila seru azan, muazzin untuk bersembahyang, maka engkau ingatkan akan seru hari kiamat. Berkata Israfil di atas batu sakhrah Baitul Maqdis, hai segala tulang yang hancur-hancur, dan hai segala kulit yang pecah-pecah, hai segala bulu yang gugur, diperkenankan olehmu bagi melentangkan atas Tuhan yang Rahman, seperti firman-Nya, wa'ridu ala rabbika saffa, ya. Ini pada hari kiamat nanti, semua tulang belulang, ya, kulit-kulit, rambut-rambut, bulu-bulu ni semua Allah Ta'ala akan himpunkan apabila malaikat Israfil itu menyeru segala juzuk-juzuk anggota tubuh badan, ya, manusia-manusia itu akan kembali, dia akan bersusun, bersaf-saf, dan dilentangkan akan mereka itu atas Tuhan engkau bersaf-saf. Dan apabila keluar manusia kepada tempat sembahyang, ya, ini daripada rumah tu dia keluar, manusia tu keluar daripada rumahnya menuju ke tempat sembahyang, maka ingatkan olehmu akan keluar manusia daripada kubur seperti belalang yang bertaburan. Dan apabila melihat kamu akan manusia keluar kepada sembahyang itu, setengahnya berjalan dan setengahnya berkenderaan, maka ingatkan olehmu akan berjalan kepada mauqif. Ini mauqif tu tempat nak mendirikan sembahyang raya tu. Ini ingatkan olehmu akan berjalan kepada mauqif. Di sini mauqif maksudnya merujuk pada padang mahsyar, mana kita menuju pada tempat padang mahsyar. Macam orang pergi haji tu, dia nak pergi ke tempat wukuf di padang Arafah tu, itu pun perbandingan, maknanya kita akan berwukuf di padang mahsyar nanti. Kalau di Mekah tu waktu haji tu kita wukuf di padang Arafah, ya. Di akhirat nanti berwukuf di padang mahsyar. Mauqif tu isim makan, mana isim untuk menunjukkan tempat, ya. Macam sirah apa, wazan
maf'il, masjid, mauqif. Ini menunjukkan tempat. Jadi ingatkan olehmu akan berjalan kepada mauqif. Demikian juga setengahnya berkenderaan. Ini dalam nak menuju ke padang mahsyar nanti pun macam dekat dunia ni nak pergi ke sembahyang raya. Ya, kalau setengah-setengah tempat, kalau dalam mazhab Hanafi ni dia sembahyang raya biasanya dekat tempat lapang. Ya, di padang ke. Maknanya semua berkumpul kat situ. Sebab apa? Ramai nak sembahyang, ya. Jadi nak menuju ke tempat sembahyang tu bukannya semua berjalan, ada yang berkenderaan, ya. Ada yang berjalan kaki, ada yang dalam keadaan cacat mengisut-mengisut pun ada. Jadi dalam kehidupan akhirat nanti pun macam itulah juga. Itu semua gambaran, perbandingan, cerminan untuk kita melihat, memandang pada kehidupan akhirat. Nanti dekat akhirat bergantung atas amal masing-masing. Ada yang datang ke tempat padang mahsyar, menuju ke padang mahsyar tu dengan berjalan, ada yang berkenderaan, ya. Ada yang merangkak, menerap semua, kepala, bawah, kaki, ke atas, apa semua ada. Dan apabila sampai manusia kepada tempat sembahyang dan adalah setengahnya kain baru, setengah orang pergi sembahyang raya tu pakai baju baru, dan setengahnya kain buruk, ada setengah tu pakai baju lama, raya tahun lepas punya baju dipakai, ya. Tak ada duit nak beli tahun ni, ya. Jadi pakai je baju tahun lepas, koyak tidak lagi, setrika je. Dan setengahnya putih mukanya, dan setengahnya hitam mukanya, dan setengahnya di dalam naung. Naung ni maksudnya ada tempat teduh, dan setengahnya di dalam panas, ya. Datang lambat, kemah pun tak ada, duduk tengah panas. Kalau datang awal tu dapat masuk dalam ruang masjid, ya, ataupun bawah kemah ke apa. Jadi dekat dalam kehidupan akhirat pun macam itulah juga perbandingannya. Dalam nak menuju ke padang mahsyar itu, ada orang yang mukanya bercahaya-cahaya, ada orang yang mukanya gelap, gelemat, ya, zulmat dengan maksiat dan dosa. Ada yang pakai baju baru, ada yang pakai baju lama. Ini ada orang yang dalam kehidupan akhirat, ada yang Allah Ta'ala kurniakan pakaian-pakaian kemuliaan, ada yang dalam kehinaan, yang tak ada satu helai baju, surat benang pun tak ada, bertelanjang je, ya. Sebab semua orang bangun daripada kubur nanti semuanya bukan ada pakai baju macam kita sekarang ni. Keluar-keluar pada kubur semuanya macam bertelanjang je, ya. Mana ada pakaian-pakaian, melainkan bila seorang tu ada amalan-amalan tertentu, maka Allah Ta'ala akan beri mereka pakaian-pakaian. Jadi begitulah juga perbandingan dalam kehidupan dunia ni. Kita dapat lihat, ya, pada hari raya tu semua perbandingan untuk kita melihat kehidupan akhirat, pengajaran, ya. Dan apabila engkau lihat akan manusia setengahnya di dalam terkejut dan kesusahan, dan setengahnya di dalam aman dan kesukaan, maka engkau ingatkan demikianlah pada hari kiamat segala anbiya dan aulia di dalam kesukaan, ya. Pada hari raya tu ada macam-macam gelagat manusia. Kalau kita perhatikan, ada yang terkejut, ada yang kesusahan, ya. Macam mana tak terkejutnya? Malam tadi tengah-tengah duk masak gulai rendang, ada mercun pula jatuh atas atap, terbakar habis rumah dengan tong-tong gas habis semua. Esok nak raya, tak terkejut ke dia? Malam raya dah rumah terbakar. Berapa ramai yang berlaku keadaan tu? Kita tengok tiap-tiap tahun ada. Ada yang hancur tangan sebab main mercun pun ada. Ada yang macam-macam keadaan, ya, dalam nak menghadapi macam baru-baru ni, malam raya terbakar dalam bilik, ya. Siapa tu? CEO Cradle Fund, Allahu Akbar, malam raya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi macam-macam keadaan kita tak tahu, ya. Dalam kehidupan akhirat nanti pun macam-macam. Bukan kata semua raya, malam raya semua happy je dah. Ada yang menghadapi raya tu dengan selai sepinggang je habis rumah terbakar. Ada yang kemalangan, macam-macam keadaan, ya. Ada kesusahan, ada setengahnya dalam keadaan aman, sentosa. Jadi begitulah juga dalam kehidupan akhirat nanti. Para-para anbiya, para-para aulia, orang-orang soleh ni, mereka ni dalam keadaan kegembiraan. Mereka menikmati segala kurniaan-kurniaan Allah Ta'ala yang telah Allah Ta'ala janjikan pada mereka di dunia dulu, ya. Dengan keimanan mereka dan amalan-amalan ketaatan mereka, maka Allah Ta'ala memberi kegembiraan kepada para-para anbiya dan para-para aulia ni. Namun bagi orang-orang yang asyqiya, dan orang yang asyqiya ni orang-orang yang celaka lah, ya, yakni orang yang celaka di dalam terkejut dan haru-hara kiamat. Allah, mereka tu kelang kabut, ya, menghadapi hari kiamat tu. Na'udzubillah min zalik. Dan apabila engkau lihat akan panji-panji sultan, ini bendera-bendera sultan, ya, banner-banner ke banting ke apanya, ya, melambangkan kerajaan-kerajaan sultan tu, maka engkau ingatkan akan panji-panji liwaul hamd,
Jadi liwaul hamd tu mana panji-panji pujian-pujian pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memegang panji-panji pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau lihat akan berhimpun manusia, jadi pada hari raya itu manusia berhimpun, maka engkau ingatkan akan berhimpun segala makhluk pada padang mahsyar nanti. Allahu akbar. Jadi kita ingatkan, ya, perhimpunan manusia menuju ke sembahyang raya itu satu ibarat, macam mana nanti dalam kehidupan akhirat pun semua manusia akan berhimpun di padang mahsyar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan apabila berdiri mereka itu kepada sembahyang, maka engkau ingatkan akan berdiri segala makhluk bagi Tuhan Rabbul Alamin. Ini ketika mana manusia berdiri, ya, qiyam di dalam sembahyang raya tu, maka begitulah juga nanti dalam kehidupan akhirat semua manusia itu akan berdiri, bukannya boleh duduk terlentang depan Allah Taala macam tu, tak ada. Ya, masuk nak menghadap raja ni, semua berdiri bersaf-saf ni. La yatakallamuna illa man azin. Tak ada siapa pun boleh bercakap melainkan orang yang Allah Taala telah izinkan. Dia je boleh bercakap. Macam kita dalam sembahyang saf-saf ni, bukan semua boleh baca surah Fatihah kuat-kuat, imam je boleh baca. Tak? Maknanya seorang je. Maknanya pada hari akhirat pun macam tu juga, ya. Nabi-nabi ni diberi keizinan untuk berbicara bagi pihak umat mereka. Dan apabila angkat tangan mereka itu bagi takbir, maka ingatkan olehmu akan angkat tangan mengambil suratan amal. Ini bila kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam sembahyang raya tu, begitulah juga dalam kehidupan akhirat nanti kita akan mengangkat tangan juga, tapi bukan mengangkat tangan untuk takbir, mengangkat tangan untuk mengambil suratan amal. Apabila membaca imam akan bacaannya, ini bacaan surah Fatihah dan bacaan Al-Quran dalam sembahyangnya, maka ingat olehmu akan membaca suratan amal. Maka kita ingat, ya, nanti di akhirat kita juga akan membaca suratan amal. Dan apabila rukuk mereka itu, maka ingat olehmu akan kehinaan segala muka bagi Tuhan Al-Hayyul Qayyum, seperti firman-Nya, wa anatil wujuhu lil Hayyil Qayyum. Ini ketika berdiri kita dalam sembahyang, ketika rukuk kita, ketika sujud kita, semuanya dalam menyedari kehinaan diri kita, kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apabila sujud mereka itu, maka ingat olehmu akan hari yang diseru akan mereka itu kepada sujud, seperti firman-Nya, yauma yukshafu 'anis saq, yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila sujud. Ya, sebut olehmu ya Muhammad akan hari yang dibukakan daripadanya batas, iaitu merupakan satu kinayah. Ini bukan batas, betis, ya. Ansaqin, ini saqin artinya betis. Maknanya daripada betis tu akan disingkapkan. Ini menunjukkan satu kinayah, satu perumpamaan nak menerangkan tentang huru-hara hari kiamat. Maknanya semua akan tersingkap daripada betis tu, maknanya segala amal-amal kita akan disingkapkanlah. Maknanya segala kebaikan kita ke keburukan kita ke, semuanya akan tersingkap. Waktu tu kita jenuh nak tutup diri kita ni macam mana pun kita tak tahu, ya. Huru-hara semuanya diseru ke arah sujud. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Sebut olehmu ya Muhammad akan hari yang dibukakan daripada betis dan diseru akan mereka itu kepada sujud. Dan apabila duduk mereka itu dalam sembahyang, maka ingat olehmu akan duduk tiap-tiap umat atas lutut mereka itu, seperti firman-Nya, wa tara kulla ummatin jasiyatan, wa tara kulla ummatin jasiyah. Dan melihat engkau ya Muhammad akan tiap-tiap umat duduk atas lututnya daripada ketakutan huru-hara, ya. Semuanya disebabkan ketakutan, semuanya duduk, ya, di atas lutut mereka masing-masing. Dan apabila memberi salam mereka itu, pihak kanan dan pihak kiri, dan bercerai-cerai segala manusia, maka ingat olehmu akan bercerainya makhluk, satu puak kepada syurga dan satu puak kepada neraka, ya. Seperti firman-Nya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu puak pada syurga, menuju kepada syurga, dan satu puak lagi akan menuju pada neraka. Dan apabila membaca imam akan khutbah, iaitu selepas selesai semayang sunat raya tu,
Maka imam membaca khutbah, maka ingat olehmu akan seru Jibril alaihi salam. Ketahui olehmu bahawasanya si anu, anak si anu bahagia selama-lamanya, tiada celaka kemudiannya. Dan ketahui olehmu bahawasanya si anu, anak si anu celaka selama-lamanya, tiada bahagia kemudiannya. Jadi pada hari akhirat, ya, Jibril alaihi salam akan menyeru, ya, bagi orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan tu, si anu, anak si anu tu, si fulan, anak si fulan tu, dengan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan ibadat dia, ketaatan dia, maka akan masuk ke syurga. Dan bagi mereka yang melakukan kemaksiatan, mengingkari perintah Allah, melanggari perintah Allah, maka mereka tu akan masuk ke dalam neraka, celaka selama-lamanya, tiada bahagia kemudiannya. Dan apabila disembelihkan korban, maka ingat olehmu akan sembelihnya maut yang ada ia atas rupa kibas pada hari kiamat. Dan jadi pada hari kiamat, ya, selepas semua dikumpul di padang mahsyar, maka pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala akan hadirkan maut itu dalam rupa seekor kibas, macam seekor kambing lah. Maka waktu itu akan disembelih kibas itu dan akan diisytiharkan, ya, di antara syurga dan neraka tu, di tengah-tengah tu, maka akan diserukan, hai ahli jannah khulud bila mautin, wahai ahli-ahli syurga, kekal kamu tanpa kematian selama-lamanya. Jadi kekal dengan tiada mati. Dan seruan tu juga akan menyeru kepada ahli-ahli neraka, wahai ahli nar khulud bila mautin, kekallah kamu dengan tiada lagi mati sampai bila-bila. Wallahu a'lam wa 'ilmuhu atam. Itu selesai kita bab yang ke-13 pada menerangkan tentang fadilat saum, ya, fadilat puasa, dan dalamnya ada beberapa kelebihan tentang sembahyang, apa ni, tentang faedah hari raya, tentang malam Lailatul Qadar, ya. Sebelum ni kita telah baca tentang kelebihan malam Lailatul Qadar yang terkandung di dalam bulan Ramadan, dan kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa, dan faedah apabila tibanya malam hari raya. Jadi itu semua kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang tidak Allah kurniakan kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita taufik, kita dapat amal apa yang kita telah baca dan kita faham, apa yang kita telah dengar daripada beberapa petikan hadis ini, kelebihan-kelebihan ini untuk kita amalkan, ya, sebelum kita ditarik peluang-peluang kesihatan, keupayaan, ya, maka kita usahalah supaya kita dapat rahmat Allah Ta'ala dengan kita melakukan amalan-amalan kebaikan ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan apa yang terbaik ini, apa yang baik ini daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.